Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi hadana tariqar rasyadi wal huda wa bayyana lana as-siratal mustaqim al-hadi ila sawa'is sabil. Wassalatu wassalamu ala khairil wara wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati Tuan Haji Ahmad, pengurusi yang terkuasa Masjid Sayyidina Abdullah bin Abbas, muslimin dan juga muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat lagi kita meneruskan kehidupan di atas dunia ini. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui bahawa hidup kita di dunia ini akan berakhir, sama ada kita pergi dulu ataupun dunia pergi dulu. Kalau tengok-tengok kepada tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat, nampaknya kita dulu kena pergi. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran Karim dalam surah Al-Qamar, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Telah hampirnya kiamat dan terbelahnya bulan. Itu tanda-tanda kiamat. Bila bermakna sudah berlaku tanda. Dan tanda yang sangat nyata iaitulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'istu ana was-sa'atu kahazihi min hazihi. Nabi kata, dibangkitkan aku dan kedatangan kiamat itu hazihi wa hazihi. Nabi kita angkat tangan dia, dua jari ni macam ni, dia kata. Makna dua sangat, benda yang sangat dekat. Itu menunjukkan bahawa kiamat itu sudah dekat. Maka Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada hamba-hamba dia supaya jangan lalai, jangan lupa. Sebab kalau kiamat yang besar tak datang, akan mari kiamat kecil, iaitu dah dipanggil kiamat individu. Bila kiamat individu berlaku? Bila orang kata kita inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi bila orang kata itu, bermakna berlakunya kiamat untuk seorang itu. Seorang itu berlaku kiamat, bila berlakunya kematian dia, maka kiamatlah bagi pihak dia. Jadi kiamat itu berlaku dalam beberapa kategori. Ada kiamat yang secara umumnya itu entah bila, Allah Ta'ala saja yang tahu. Tapi kiamat seorang-seorang kita duk tengok, mungkin setiap hari kita tengok ataupun kita dengar peristiwa kematian. Maka Allah Ta'ala peringatkan kita para jemaah sekalian dalam surah Anbiya. Nah, Allah Ta'ala sebut, iqtaraba linnasi hisabuhum wahum fi ghaflatin mu'ridun. Iqtaraba linnasi hisabuhum, telah hampir bagi manusia itu kira-kira mereka. Tapi mereka dah buat apa? Wahum fi ghaflatin mu'ridun, sedang mereka dalam kelalaian dan berpaling tak ingat kepada Tuhan. Itu peringatan-peringatan yang mesti kita kena ingat bahawa kiamat itu datang, dan kita yang menunggu kedatangan kiamat ini juga akan dihadiri oleh kiamat. Dia panggil kiamat seorang diri. Jadi para jemaah sekalian, tanda-tanda kiamat banyak. Dalam buku yang saya baca, nama dia Nihayatul Alam. Nihayatul Alam. Buku ni ada terjemahan dia dengan bahasa Melayu, berakhirnya dunia ini. Dalam buku ini
kalau tuan-tuan tak nak baca pun tak apa, tengok dalam YouTube, cari nama saya Abu Anas, cari Berakhirnya Dunia Ini. Ada beberapa 10 siri kuliah yang saya sampaikan, baca kitab tu daripada awal sampai ke akhir. Dalam buku ini telah menyenaraikan 130 tanda-tanda kiamat yang kecil. 130. Dan pada perkiraan penulisnya, beliau mengatakan 80 lebih telah muncul. Tinggal berapa lagi? Tinggal 40 ya lagi, ataupun lebih sikit. 80 sudah ada. Jadi kalau kita bincang tentang kiamat, maka dia akan terbahagi kepada 3 kategori. Kita belajar tentang kiamat sikit, sebab kiamat nak mari dah. Yang pertama dia panggil alamatus sa'atil kubra, tanda kiamat yang besar, iaitulah akan keluarnya 10 perkara. 10 perkara: munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa AS, keluarnya Dabbatul Ard, keluar Ya'juj wa Ma'juj, keluar Dabbatul Ard, binatang yang keluar di bumi, dalam perut bumi, dan keluarnya asap. Itu dia, kenaiknya matahari di sebelah barat. Ada 10 perkara, kata di para ulama. Tanda-tanda bias besar tu dia berlaku seperti biji tasbih. Bila mari satu, akan mari yang kedua, 3, 4 sampai 10. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, sebagaimana ayat yang kita baca tadi. Berlakunya zilzal, goncang bumi akan hancur di saat itu. Tapi jangan gopoh lah kita, selagi tak sampai waktu jangan duduk nak kiamat. Hari ini masyarakat kita suka kalau sebut bab kiamat ni semangat lalu dah. Tapi semangat nak tahu ya. Maka kerana itu, oleh kerana manusia ni suka benda future, benda masa depan, benda-benda ramalan-ramalan dia suka, jadi lebih baik daripada dia duduk ramal sendiri. Maka Nabi SAW telah memberi garis panduan bahawa benda yang berlaku masa depan ni, Nabi beritahu akan berlaku. Dalam buku tadi 130 sudah ada. Itu kata di kajian, penulis mengatakan, Al-Arifi kata 180 sudah jadi zaman dia. Saya kata banyak lagi dah. Kemudian akan timbul satu lagi, alamat-alamat kecil. Jadi di antara alamat kecil dengan kiamat, alamat besar itu ada satu lagi celah dia. Dia panggil alamat pertengahan, alamat wusta, iaitulah keluarnya Imam Al-Mahdi. Hari ini Imam Mahdi keluar tak keluar? Keluar dah. Kat mana? Di Malaysia saja, sahabat saya di pejabat agama cerita, 3 orang mari mengaku Imam Mahdi. Mari mengaku. Kelahi 3 orang mari mengaku. Dia kata, ni Mahdi. Dia kata gini ya, payah sangat. Dia bagi satu tarikh yang sama, pada pukul yang sama, suruh mari ke pejabat agama. Kebetulan mari 3-3 dengan penyokongnya sekali, masing-masing mendakwa Imam Mahdi. Jadi jawab di ustaz ni, dia kata, Imam Mahdi ni berapa orang? Seorang ya. Habis engkau. Siapa Imam Mahdi sekarang? Kena mengundi juga nak pilih Mahdi. Maka akhir sekali pegawai agama tu ceramah kepada pengikut dia, kalaulah begini keadaan guru-guru kamu, maka bohong belaka 3-3 balik ngaku dah di Malaysia tu. Tapi kita kena ingat, golongan gerakan-gerakan yang berkait dengan Mahdi, dia akan pergi kepada gerakan militan. Sebagaimana pada tahun 1400, tuan-tuan ingat ke tak ingat? 1 Muharram 1400, apa berlaku? Tawanan Masjid Haram Mekah, musim haji. Allah irham bapak saya waktu tu ada dalam Masjid Haram selepas solat subuh 1 Muharram. Keluar, dia panggil Juhaiman ni keluar, dia telah mengaku, saya khruju lakumul mahdi wal mahdi minni. Dikata akan keluar Imam Mahdi, dan Mahdi itu dari kalangan kami. Jadi arwah ayah saya kata rahimahullah, dia kata aku belajar Mahdi tak keluar di Mekah, dia keluar di Syam, di Syria. Bohong dah ni. Tiba-tiba lepas duduk cakap gitu, tembok dah. Dia kata Mahdi tak bagi tembok orang, Mahdi ni membawa keadilan. Jadi ada tiga peringkat, yang kecil, pertengahan, dan yang terakhir sekali alamat kiamat yang besar. Maka alamat yang kecil ini terbahagi kepada 3 keadaan.
Itu untuk tanda. Kita nak tengok kita duduk di zon mana. Satu dia panggil alamat yang telah berlaku dan tidak berulang. Berlaku sekali itu je, tak ada dah. Dia telah menjadi tanda kiamat sampai ke kiamat. Itu dia panggil kategori yang pertama. Kategori yang kedua, berlaku, sudah berlaku tapi berulang. Ada. Kategori yang ketiga, belum lagi timbul, belum lagi muncul. Jadi yang belum muncul ni kita cuba tengok-tengok, kerana para pengkaji hari ni terbagi kepada beberapa bahagian. Ada orang yang terlalu berani menamakan peristiwa tersebut tertentu, itulah tanda kiamat. Itu dia panggil orang ni terlalu berani membuat analisa. Jadi dalam masalah analisa begini, kita kena kaji betul-betul supaya kita tidak terjebak dengan membuat analisa yang tidak tepat. Contoh dengar cerita sikit. Dalam buku Muhammad Jamaluddin, dalam kitabnya Harmajdun, dia kata apa? Dia kata akan berlaku bendera hitam keluar. Dia kata apa bendera hitam tu? Iaitulah tentera Taliban. Taliban habis dah, tak berlaku, tak kiamat lagi. Tengok satu analisa yang salah. Kemudian Al-Masih Ad-Dajjal, dalam kitab Al-Masih Ad-Dajjal, seorang penulis nama dia Sa'id Ayub, dia mengatakan Mahdi Al-Muntazar, Imam Mahdi itu Saddam Hussein. Mati dah Saddam Hussein, tak berlaku lagi. Banyak peristiwa-peristiwa. Kerana itulah para ulama ada sebuah kitab yang menarik, nama dia Ma'alim wa Manarat fi Ahadisul Fitan. Tanda-tanda, cara-cara bagaimana kita nak berinteraksi dengan hadis-hadis fitnah akhir zaman. Jadi kita jangan kata putus ini. Saya ingat waktu berlaku kes Mursi. Tentu ingat tak? Mursi ni berapa tahun lepas kan? Masa tu penceramah kita pendakwah ni semua pakat baca hadis kelebihan Mesir. Sudah keluar, boleh jadi akan kembali khilafah di Mesir. Tengok beberapa tahun Dr. Mursi, Allah yafarrij anhu, sampai sekarang masih lagi ditahan. Maka dalam isu alamat kiamat ni kita tak boleh berani kata putus. Semua orang buat analisa tu, dia panggil analisa, mungkin betul mungkin tak betul. Nak jazam jangan. Baik, kita pergi satu-satu. Alamat-alamat kiamat yang sudah berlaku. Alamat kiamat yang sudah berlaku, yang pertama sekali, dibangkitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebangkitan Nabi kata bu'istu dalam hadis. Ana was-sa'atu kahatain. Dibangkitkan aku dengan kiamat gini, dekat. Sebab apa? Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nabi yang terakhir. Maknanya daripada Adam, Idris, Nuh, Hud, siapa-siapa gini, habis dah semua nabi, tinggal dia seorang. Bermakna lepas pada nabi tak ada lagi nabi, artinya kiamat. Itu tanda-tanda kiamat. Yang kedua, berlakunya insyiqaq al-qamar, bulan terbelah. Bulan terbelah tu pecah sungguh. Dalam Quran Tuhan sebut. Yang ketiga iaitu al-jizyah wal kharaj. Sekarang ni mana ada jizyah? Jizyah ni orang yang bukan Islam duduk dalam negara Islam yang dia kena bayar macam cukai kepala kepada kerajaan Islam. Lama dah tak ada jizyah. Yang ada sekarang ni GST. Itu lain tu. GST ganti jizyah. Tak kena. Jizyah ni khas untuk orang yang bukan Islam saja. Tapi GST kena belaka. Hak bawa basikal ke naik bawa teksi nak dapat belaka. Jadi tak tahu itu termasuk dalam alamat yang mana. Yang keempat, api keluar di Madinah. Ni orang pergi Madinah ni ingat. Biasa Arab ni dia suka tunjuk, dia panggil bukit bukit Jabal Nar, bukit api di Madinah tu, di kawasan Harrah Syarqiyah. Keluar api pada tahun 656 sebelum jatuhnya Baghdad. Baghdad jatuh, keluar api dari Madinah. Daripada cahaya api ini Nabi SAW beritahu orang yang duduk di Syria, di Busra, Syam, boleh tengok api itu cahaya, boleh baca kitab, cerah.
Itu sudah berlaku. Jadi di antara benda-benda yang berlaku sudah tak ada ulangan, siara ulangan tak ada. Yang kedua, kategori yang kedua iaitulah alamat-alamat yang telah berlaku, sedang berlaku dan berulang-ulang. Ada yang mari sekali, ada yang mari beberapa kali. Kita tengok di antara yang berlaku ni, apa dia para jemaah sekalian, iaitulah al-futuhat wal hurub, pembukaan negara-negara dan juga peperangan. Peperangan hari ni tak berhenti-henti lagi. Peperangan berlaku. Daripada zaman Nabi dulu, Nabi kita sudah lawan dengan Rom. Di zaman Khulafa' Rasyidin, negara Parsi jatuh. Parsi sudah jatuh. Rom dengan Islam ni, orang panggil tarik tali. Kan Sayyidina Umar ambil Baitul Maqdis, kemudian Baitul Maqdis jatuh lagi ke tangan salib. Mari Salahuddin Ayyubi ambil lagi. Sekarang ni duduk di mana? Palestin duduk di tangan siapa? Tangan Yahudi. Mahmud Abbas tu gitu je lah. Maka bila ke Palestin akan diambil balik. Kita yang kata biar Yahudi ambil, tak ada masalah lah. Dalam hadis Nabi kata, orang Islam yuqatiluna al-jahud, umat Islam ini akan berperang membunuh Yahudi di Palestin. Pasal itulah setengah ulama kata Yahudi sekarang ni sedang membuat persiapan untuk mati di Palestin. Kan dia buat istitan, buat bangunan yang duduk luar-luar berbalik duduk di Palestin. Untuk apa? Apabila berlakunya peperangan di antara Islam dengan Yahudi pada saat itu, semua Yahudi akan dibunuh. Sampai peringkat pokok dan batu-batu akan bercakap. Oh, dia kata pelik ustaz, pokok cakap macam mana? Jangan duk pelik lah. Dan Nabi sebut itu akan berlaku. Sekarang ni dalam poket tuan-tuan ada benda bercakap, tak ada lidah, tak ada mulut. Cakap tak cakap? Itu alamat kiamat berlaku tu. Jadi kalau kata nak cari alamat kiamat, dalam poket kita tu susah alamat kiamat tu. Dia ada antara. Pasal dia boleh bercakap, boleh cakap apa semua nak. Maka batu dengan kayu akan bercakap. Ya Muslim, haza Yahudiyun khalfi fata'ala faqtuluh. Hei Muslim, mari. Ni Yahudi belakang aku, mari bunuh dia. Illa syajaratal gharqad, kata Nabi, kecuali satu jenis pokok nama dia gharqad. Katanya Yahudi sekarang ni duk tanam pokok tu di Palestin. Sebab pokok tu je tali barut Yahudi. Jadi kalau itu tak boleh lah, kalau manusia tali barut ejen kepada orang kafir, pokok pun ada juga ejen dia, tali barut dia. Ini tanda kiamat. Maka akan berlaku peperangan ini dan Rom akan jatuh. Sekarang ni belum lagi tu. Orang duk cari-cari bila nak jatuh. InsyaAllah dia akan jatuh. Dalam hadis yang sahih Nabi kita sebut, la yablughanna hadzal amra ma balagal lail wan nahar. Agama ini akan sampai kepada pelosok dunia selagi sampainya siang dan malam. Wala yatrukullahu baita madarin wala wawadarin illa adkhalahu Allahu hadzal din. Tidak masuk, tidak ada satu rumah pun daripada bulu, daripada tanah, daripada batu, kecuali Allah Ta'ala akan masukkan agama ini dalam rumah itu. Maka di saat itu kemenangan bagi pihak Islam. Hari ini tuan-tuan tengok, kita diganyang oleh orang tua orang ni, tunggulah masa dia, Islam akan mendapat kemenangan. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Di antara lagi peperangan yang berlaku di antara Turk dengan Tatar. Dulu Tatar mari serang umat Islam. Hari ini peristiwa yang dibuat oleh Tatar sehingga dikatakan sungai Furat Dajlah itu hitam dengan dakwah-dakwah kan. Sekarang ni apa yang berlaku di bumi Syam? Berapa ramai orang-orang Islam yang dibunuh begitu saja. Jadi akan berlaku. Dan di antara lagi peristiwa yang berlaku dan berulang, iaitulah apabila urusan umat ini, urusan negara diserahkan kepada orang yang bukan daripada ahlinya, bukan daripada ahli. Kata di sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dia kata bainama an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin, sedang Nabi duduk dalam satu majlis yuhaddisul qaum, Nabi sedang bercakap dengan sahabat-sahabat. Ja'ahu a'rabiyun, mari seorang pakcik badui, dia tanya mata sa'ah. Berani dia tanya, bila ke kiamat?
Famadha Rasulullah yuhaddis. Nabi terus bercakap, tak layan soalan orang tadi. Jadi sahabat-sahabat kata boleh jadi sebab dia tak beradab, pergi menyampuk di saat Nabi sedang bercakap. Nabi, ataupun ada orang kata Nabi tak jawab sebab dia tak dengar. Tapi Pak Haji tu sabar, dia duduk situ, tak kata tak jawab soalan aku, lagi balik, tak ada, dia tunggu. Selesai Nabi kita bercakap, Nabi pun tanya, aina sa'il anis sa'ah, mana yang tanya tentang kiamat tadi? Mana Nabi dengar, cuma dia tak nak jawab tengah jalan. Nah, ini kita pun kadang-kadang kalau orang tengah bercakap, jangan duduk tanya, tunggu waktu soalan baru diberi. Qal ha ana ya Rasul, ni saya sini. Nabi kata, iza duyi'atil amanatu fantaziris sa'ah, apabila amanah itu disia-siakan, maka tunggulah sa'ah, tunggulah kiamat. Ada ulama tafsir as-sa'ah di sini dengan makna kiamat. Ada yang menafsirkan as-sa'ah itu sini dengan makna sa'atul halak, tunggulah saat kebinasaan. Sebab orang yang pegang jawatan-jawatan itu bukan daripada ahli dia, bukan daripada ahli dia. Macam-macam lah cara nak dapat ni, mungkin dengan cara tu cara ni. Tapi Pak Cik tu tanya pula, kaifa idha'atuha ya Rasulullah, bagaimanakah idha'atuha, bagaimanakah sia-sianya amanah itu? Kata Nabi, iza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah, apabila urusan satu perkara itu diserah kepada bukan ahli dia, maka tunggulah kiamat. Jadi dalam tajuk ini, para jemaah sekalian, dia boleh masuk dalam banyak perkara. Mungkin pentadbiran negara, mungkin juga dalam urusan-urusan agama. Sekarang ni kalau kita tengok urusan agama pun masalah besar. Ada setengah masjid sampai 5-6 imam, tapi waktu solat bila juga jadi imam. Itu pun berlaku juga masjid ni tak ni, masjid ni Molek belakang ni, alhamdulillah ada setengah masjid. Maka ataupun orang yang menjaga urusan-urusan umat ini bukan daripada dia, dia jaga agama tapi tak beramal dengan agama, berlaku seperti itu, maka ini juga termasuk di dalam benda-benda yang menjadi alamat kiamat. Jadi tak pelik lagi tu. Di antara lagi tada'al umat-umat, tak kira lah umat orang putih ke, umat orang Afrika ke, umat Cina ke, tada'a bergabung untuk nak mengganyang umat Islam. Nabi kata kal akalati ala qas'atiha, ibarat seperti orang yang makan dengan hidangan depan dia. Dia nak ambil hak mana? Sekarang ni kita nak hancurkan Iraq, bagi dulu peluang, suruh rakyat memberontak, lepas tu mati Saddam Hussein, lantik orang-orang, hari ni hancur lebur sudah Iraq, sudah tidak. Lepas Iraq dia pergi mana pula? Syria. Sekarang ni apa yang berlaku kepada saudara-saudara kita di Rohingya, ini benda yang berulang, tapi dia pada salah satu daripada tanda kiamat. Orang tanya, ya Rasulullah, kenapa umat-umat lain ini mampu untuk mengganyang kita? Kenapa? Amin qillati nahnu yauma izin ya Rasulullah, apakah di saat itu kita tak ramai? Nabi kata, bal antum kasir, bilangan umat Islam ramai. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, berapa bilangan umat Islam dalam dunia hari ini? Berapa bilangan? Mana ahli-ahli kaji nah? Berapa? 2 bilion, 1 bilion. Bila umat pun tak tahu kita, maknanya ramah lah tu. Dengan seramai ni umat Islam yang diganyang di Rohingya, masing-masing tak ada jadah, tak ada kepiah, pakat bawa pergi makanan, bawa pergi hantar barang-barang. Kenapa OIC yang ada lebih daripada 50 negara umat Islam tak boleh nak selesaikan masalah yang kecil itu? Ada. Tapi kalau umat besar nak, habis dia ganyang. Dia dengan di bawah akta teroris, habis umat Islam. Dia nak Afghanistan, hancur Afghanistan. Itu di saat itu. Jadi Nabi kata, lah, bilangan kamu ramai, walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sail, tetapi nilai kamu seperti buih di lautan. Mana buih ni sekali amari air tolak, habis kita.
Jadi kata di Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab apa menjadi macam ni? Nabi kata asabahumul wahan, mereka telah dijakiti oleh satu penyakit, nama dia wahan. Wahan. Penyakit wahan ni apa dia? Penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut, cintakan dunia, tak mau mati. Itu penyakit yang melanda umat. Maka kita tengok hari ni seolah-olah Islam ini umat yang tidak ada pembela. Seolah-olah kita umat Islam umat yang tidak ada pembela. Diganyang kita hanya mampu untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, daripada Masjid Haram Mekah, Masjid Haram Madinah, di Malaysia, di negara semua berdoa. Akhir sekali yang kena bantai situ juga, yang penguasa zalim duduk lagu tu juga. Tidak, seolah-olah tidak ada kesan apa-apa. Ini tanda kiamat sudah berlaku. Tapi sebagai umat tak boleh kita diam. Kita mesti kena berusaha. Di antara usaha yang paling mudah untuk kita buat, iaitulah berusaha dengan kita berdoa kepada Allah dan kita sendiri kembali kepada Allah Azza wa Jalla, dan usaha kita melalui jalan-jalan diplomasi yang boleh menyelesaikan masalah. Yang keseterusnya, seorang hamba melahirkan tuan dia sendiri. Ini tanda kiamat, di antara tanda yang ditanya oleh malaikat. Satu hari Nabi kita duduk ramai-ramai dengan sahabat. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang bajunya putih, cantik orangnya, tak ada tanda dia ni musafir. Masuk. Dia mari letak lutut dia laga dengan lutut Nabi. Kata di para ulama, itu cara orang nak mengaji, nak belajar. Mari duduk dekat dengan tok guru. Jangan banyak, dia tak ikut cara kita. Cara kita ni selagi ada tiang, di situlah ada orang. Ini pun tanda kiamat juga ni. Selagi ada tiang, segitu ada orang. Masa jauh duduk. Kadang-kadang tadi saya baca cerita Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam di akhirat. Ketika Nabi diperlihatkan umat dulu, ada Nabi pengikut dia rahtun, kumpulan besar. Ada Nabi pengikut dia 10 orang, adanya 5 orang, adanya pengikut dia seorang. Saya kata Masya Allah, gambaran itu sudah berlaku kepada zaman kita ini. Pernah saya berhenti sebuah masjid, besar masjid. Kita duduk luar masjid tu dengar dah dia punya kuliah, jauh speaker dengar. Masuk-masuk dalam masjid, saya duduk perhati tengok, tak lebih daripada 5 orang pendengar. Kata nasib baiklah, ada 5 orang. Ada Nabi yang seorang yang pendengar. Saya kata apa dah? Yang seorang tu duduk depan ustaz, 3 lagi tu 4 orang lagi masing-masing mencari tiang. Saya kata boleh ustaz ni mengajar, one by one ke depan dia ni. Kata memang eksklusif tu. Jadi itu dia di antara. Jadi adab kita belajar dekat dengan guru, dekat. Kalau tuan-tuan pergi ke Masjid Haram, Masjid Mekah ke Masjid Madinah, lepas solat maghrib cuba berjalan tengok. Pergi berjalan tengok. Guru-guru yang mengajar di masjid, semua anak murid dia berapak di sini. Macam kita ni kat Liko sini belakang. Nah itu, tak tahulah budaya ke memang adab kita. Yang pentingnya, di antara soalan malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, akhbirni anis sa'ah. Ceritakan kepada saya bilakah kiamat. Nabi kata apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, wahai Jibril, orang yang ditanya bukan lebih tahu daripada yang bertanya. Kalau awak tak tahu, saya lagi tak tahu. Sebab Nabi terima wahyu daripada Allah melalui Jibril. Tiba-tiba mari zaman kita hari ni, ada orang putih tahu kiamat bila? Ada ke tak ada? Tahun berapa kiamat? Orang putih kata. Tak ikut perkembangan ni. Ikut. Tahun berapa? 2012. Kiamat dah. Kiamat orang putih. Waktu berlaku keluarnya buku Kiamat 2012, ramai orang tanya. Dia kata, Ustaz, betul ke ni? Saya kata, Masya Allah, tabarakallah. Duk mana akidah kita tentang kiamat? Nabi jawab, aku pun tak tahu, malaikat pun tak tahu. Macam mana kita boleh tahu? Jadi kiamat ni Allah saja yang maha mengetahui bila tarikh. Jadi bila Nabi jawab tak tahu, maka dia tanya, fa akhbirni an amaratiha ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ceritakan kepada kami, cerita pada saya apakah tanda-tanda kiamat. Nabi kata apa? Di antaranya antalidal amatu rabbataha, hamba perempuan akan melahirkan tuannya sendiri. Macam mana? Ada
ulama tafsir hadis ni dia kata, orang zaman dulu, zaman ada hamba dulu. Ingat tak zaman ada hamba dulu? Bila toke ni, tuan hamba ni guna hamba tu, setubuh dengan dia, dan dia boleh anak, maka anak dia tu merdeka, dia tu jadi hamba. Jadi seolah-olahnya hamba melahirkan tuan. Satu tafsiran. Ulama zaman kita hari ni, oleh kerana hamba tidak ada, tetapi ada sebahagian daripada ibu-ibu, nenek-nenek menjadi hamba kepada tuan. Macam mana? Ni ramai orang tua ni, kenapa tak pergi di masjid tu? Nenek tak boleh pergi jaga cucu. Waktu muda tak boleh pergi dah jaga anak, sudah tua nak pergi masjid tak dapat juga jaga cucu. Jadi bila nak boleh pergi? Ini. Dan bahkan sebahagian daripada anak-anak ni menggunakan kesempatan kebaikan orang tua ni, suruh jaga cucu lah, suruh jaga tu jaga ni. Akhir sekali orang tua ni terbiar begitu saja, tak dapat ilmu, nak pergi masjid pun tak dapat, maka dia terpaksa menjadi bibik kepada anaknya sendiri. Jadi saya kata tak payahlah, ibu-ibu kita yang sudah tua-tua, yang sudah pencen buat kerja ni, hantar dia ke pondok-pondok, biar pergi mengaji, betul dia punya Fatihah, betul dia punya tahiyat, duduk ramai-ramai beribadat pada Allah Azza wa Jalla. Saya tahulah sebab sebahagian daripada duduk di pondok kita tu, mari dah ustaz, kena kelik dah. Kenapa? Jaga cucu. Dia kata tak apalah, nak orang nunggu cucu nak pergi lah kubur sekali kelik je, menangis orang tua tu balik gitu. Ini di antara kita tengok mak hari ni boleh tegur tak boleh tegur anak. Ibu sekarang ni boleh tegur tak boleh tegur. Sekali tegur tak balik dah. Dia kata, ustaz, kami bukan tak nak tegur, kadang-kadang anak tu pakaian pelik-pelik, tak cukup saiznya, kadang-kadang tak cukup dia punya benang, tak jahit baju cari. Yang peliknya banyak-banyak seluar cantik-cantik ni, nyo pakai seluar atas lutut, cari tu buat apa tak tahu. Tak tahu mazhab apa dia pakai ni. Mazhab tutup aurat pun tidak, mazhab betul-betul nak jaga kemodenan pun tidak. Rupanya moden dekat nak kiamat ni pakai seluar cari atas lutut. Perempuan tu, yang laki-laki tu sudah kira tak ada arah. Anda kata apa? Yang kedua, wa antara al-hufat al-urat al-alatan ru'asya yatatawaluna fil bunyan. Kamu akan tengok orang dulunya pengembala kambing meninggikan binaan. Hari ini binaan yang besar-besar duduk di negara Arab. Orang Arab dulu kerja apa? Jaga kambing. Jadi Nabi sebut pengembala kambing membuat binaan. Jadi orang tanya, salah kau buat binaan tinggi? Tak salah, memang dia kena buat. Sebab tu bila pergi Mekah, orang duk marah ke jam besar tu. Dia kata, ustaz, ni apa jam besar ni? Kata, apa susah awaknya? Sambil-sambil marah tu, gini tangan tu selfie juga. Marah tapi selfie jadi dah. Kita kata dia kena buat, Arab kena buat bangunan binaan yang tinggi ni, nak membenarkan hadis Nabi SAW bahawa akan berlaku orang-orang Arab yang pembela penjaga kambing ni buat binaan tinggi-tinggi. Sekarang ni kita tengok Dubai, Burj Khalifah berapa tinggi, jam besar berapa tinggi, jam besar tu berapa tinggi, mengikut dia punya tinggi-tinggi dia lebih tinggi daripada KLCC. Cuma kita nampak dia rendah sebab dia kenik sikit, dia duduk tengah bukit kan. Yang ni nampak duduk tinggi. Salah satu daripada tower yang akan dibina di Jeddah, nama dia Kingdom Tower, 1 kilometer tinggi, 1 kilometer, mengatasi segala-galanya ada. Tapi saya rasa tak bina dah, sebab sekarang ni sudah berlaku pertukaran suasana di tanah haram. Kita harap Allah Ta'ala selamatkan tanah haram tu daripada bencana-bencana yang tidak diingini. Baru minggu lepas tak silap, bom daripada popok Syiah Houthi telah dilancarkan ke Riyadh, ke airport Riyadh. Alhamdulillah pihak kerajaan dapat menangkis. Yang pentingnya negara sudah mula ada ancaman-ancaman yang berlaku. Saya pernah bergurau dengan kawan-kawan Arab. Saya kata, kamu ni gopoh lah, istajal tumuha, gopoh mu ni. Dia kata, apa gopoh? Nak kiamat. Kenapa dia kata? Kata, kenapa mu buat dah tanda kiamat tu? Marah pun Arab, dia kata, aku dia kata memang kena buat sebab hadis Nabi sebut kiamat akan berlaku, ini tanda dia. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, kita kena ingat
Dan itu di antara yang berlaku. Nabi kita sebut lagi apa dia, pengembala kambing akan membina bangunan-bangunan yang tinggi. Itu tanda-tanda dia. Maka kemudian Jibril pergi. Di antara tanda-tanda yang berlaku lagi, iaitulah dia panggil taslim al-khas. Apa dia taslim al-khas? Salam terpilih. Pasal tu saya terkejut. Mula-mula assalamualaikum, lepas tu mari salam satu Malaysia. Mari mana satu Malaysia, cari lagi tak jumpa, kita terpaksa kena tulis kitab salam baru tahun berapa 2000 berapa ni, sudah berlaku salam satu Malaysia. Buatlah, tak ada masalah apa, moga kiamat nak mari dah. Yang disebut dalam hadis itu dipanggil taslim al-khas. Apa dia taslim al-khas? Salam terpilih. Bila kita jumpa, contohnya saya berjalan 5-6 orang, mari seorang jumpa saya, dia kata assalamualaikum ustaz. Dia bagi salam kepada siapa? Pada ustaz. Kawan saya 5 orang ni tak dapat salam dia, sebab dia salam khas. Assalamualaikum ustaz, assalamualaikum haji. Jumpa haji mat, dia dapat, orang lain tak dapat. Sepatutnya salam itu diopenkan, assalamualaikum warahmatullah. Jangan dulu sebut haji, imam, ustaz, tak ada. Sekarang ni berlaku kes macam tu. Ataupun salam khas ini dengan makna kita tengok orang kena je beri salam, orang tak kena buat tak tahu selamba yang buat tahu. Malu ustaz, orang tak kena beri salam. Orang tak kenal lagi kita bagi salam, tanda dia salam perkenalan. Kan salam tu pembuka bicara, assalamualaikum. Bila orang kata waalaikumsalam, dia pun mula senyum, kita pun boleh tanya dia daripada mana, apa khabar, jadi buka. Tapi kalau senyap, masing-masing senyap je, bawa diri, tak ada kata apa. Kalau orang Arab senang pula, dia tak kenal kita, sampai dekat dia tunjuk jam pukul berapa. Dia nak test kita tu, nak tahu boleh cakap tak boleh cakap. Jangan main Arab-Arab. Kemudian dia panggil fusyu at-tijarah, perniagaan kuat sekali, laris sekali. Sekarang ni di antara perniagaan kita tahu, orang berniaga kedai dia buka masa mana, tutup masa mana, tak ada. Dia panggil perniagaan online lagi ni. Dia panggil taqarubul aswaq, pasar-pasar dekat belakang. Orang tak beli dah dekat rumah dia tu, betul tak? Dia beli kat mana? Beli kat online. Saya tak kata Lazada tu salah satu tanda kiamat kan. Tiba-tiba postman masuk, apa beli? Pisau. Beli kat mana? Entah di mana, kod internet. Pak cik jual pisau kat rumah tu tak beli pula kan ni. Masa ni nasib baiklah ayam tu tak boleh tempah daripada luar negara, kalau tidak sekali dengan ayam dia beli. Masalah. Dan juga kita tengok di antara alamat kiamat yang menakutkan ini, qat'ul arham, putusnya hubungan silaturrahim. Hubungan silaturrahim hari ini mantap ke tak mantap? Tak mantap. Adik-beradik, keluarga, ibu dengan bapa, boleh katakan bermasalah dari sudut ini. Inilah di antara pengaduan yang ada. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ingat, hubungan silaturrahim tu ada dua kategori. Satu, menghubungi silaturrahim. Bila kita nak hubung silaturrahim? Bila dia diputuskan. Sekarang ni kita, contohnya minggu depan kita nak balik ke kampung. Dalam senarai orang yang kita nak ziarah siapa? Makcik ni kena ziarah dia, sebab kalau dia mari KL, selalu rumah kita. Dia ni kena pergi rumah dia sebab dia mari. Orang yang tak pernah pergi, tak pernah mari, ada senarai tak nak pergi ziarah. Orang tak mari rumah kita, buat apa pergi rumah dia? Itu dia panggil punca al-qati'ah. Bahkan kadang-kadang ayah pula yang menjadi penghasut pada anak-anak. Dia berjalan kereta, ni rumah makcik kita ni, mak saudara abah ni, tapi dia tak pernah mari rumah kita, kita jangan pergi rumah dia. Anak dia sokong, betul abah. Anak dia like selalu, tak boleh betul. Jadi bapa telah menjadi batu api kepada anak-anak supaya memutuskan hubungan. Sepatutnya makcik ni keluarga kita ni, mak saudara, ketuk saudara dah. Dia ni tak larat dah nak mari rumah kita. Sebelum rumah dia tu ada orang jual goreng pisang ke jual apa, berhenti dulu beli, pergi. Assalamualaikum. Lama tak jumpa, apa khabar semua? Tak goreng pisang, sama ada kita makan sekali ataupun pergi. Yang penting Nabi kata, makna hubungan silaturrahim itu iza qata'a wasalahu, bila orang putus kita sambung. Itu yang dikatakan di antara perjalanan yang sangat baik
yang sangat mulia menghubungi silaturahim. Apa nak hubungi? Bila dia putus, kita pergi. Hari ini kita sangat membimbangkan, suasana yang mencemaskan, iaitulah apabila putusnya anak beranak sendiri putus. Bahkan mak dengan ayah pun, anak-anak pun masih lagi tidak putus hubungan dengan mak, tak tanya. Pasal tu baru ni saya buat satu perbincangan tentang keluarga bahagia. Ada orang anak dia 3 orang ataupun 2 orang. Kata makcik, sunyi ke hidup atas dunia? Tak sunyi. Tapi anak 2 orang? Ya, 2 orang. Pagi cucu saya telefon, dia ada seorang kampung dia, duduk pondok. Tengah hari anak telefon, malam menantu tanya khabar. Ada je hubungan, walaupun anak dia 2-3 orang. Makcik berapa anak? 12. Apa khabar hidup? Tak macam tak hidup, dia kata. Anak tak tanya, cucu tak balik, menantu lagi jangan duk harap. Marah dia. Ini kita kata bahawa tidak semestinya bilangan ramai anak itu menjadikan kita keluarga bahagia. Ada kalanya anak tak ramai. Bahkan ada setengah orang ni anak tak ada pun, tapi Masya Allah tabarakallah, orang baik dengan dia, keluarga dia baik, anak beranak lain, anak angkat dia lebih baik daripada anak-anak sendiri. Maka para jemaah, di antara dosa besar yang disebut iaitulah qati'ah, putus hubungan di antara kita. Sekarang ni kalau kita nak pulihkan hubungan di antara kita dengan Allah Azza wa Jalla, kita kena pulihkan hubungan kita sama-sama kita dulu, insya-Allah. Di antara masalah yang berlaku dalam keluarga kita iaitulah putus hubungan silaturahim. Nabi telah memberi peringatan, siapa yang nak murah rezeki, nak panjang umur dia, supaya orang ingat lama, falyasil rahimahu, adalah kita hubungi silaturahim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita cubalah baiki balik, pulihkan hubungan kita sama-sama keluarga. Dan yang seterusnya iaitu ikhtilalul maqayis, neraca tak seimbang. Apa neraca tak seimbang? Orang baik akan dituduh sebagai tak baik, orang tak baik, oh inilah hero, dianggap sebagai hero. Dalam hadis Nabi kata, sayati ala nasi sanawatun khadda'at, selagi akan datang tahun-tahun penuh dengan penipuan. Yusaddaqu fihal kazib, orang yang pembohong dibenarkan. Oh dia ni hebat ni, padahal dia cakap bohong. Wa yukazzabu fihas sadiq, dan didustakan orang yang benar. Kadang-kadang kita ni bawa hadis, bawa dia punya riwayat-riwayat yang jelas daripada Nabi, ni bohong belakang ni. Tapi ada bawa cerita-cerita palsu, itu yang dapat tempat. Ini termasuk dalam ikhtilal al-maqayis, neraca tak seimbang, sebab dia punya timbangan sudah tak betul. Wa yu'tamanu fihal khaid, pengkhianat diberi amanah, diberi jawatan. Dan orang-orang yang amanah dianggap sebagai pengkhianat. Dan orang-orang dia panggil ruwaibidah, orang-orang yang biasa bercakap tentang perkara-perkara yang besar. Sekarang ni kita tengok kadang-kadang yang duk bercakap kuat-kuat tu bukan di kalangan para alim ulama, tapi lebih laju daripada para alim ulama bercakap dalam bab hukum, dalam bab masalah. Demikian juga dengan analisa-analisa yang besar-besar di dalam dunia ini. Jadi banyaklah tuan-tuan, itu di antara tanda kiamat kecil yang sudah berlaku dan terus masih lagi berlaku. Kemudian kita berpindah kepada beberapa alamat kiamat yang belum berlaku. Selagi tak berlaku yang ni, insya-Allah kiamat itu belum lagi ada. Di antara yang pertama, Jaziratul Arab, semenanjung tanah Arab akan kembali menghijau, jadi hijau balik. Tapi sekarang ni dekat-dekat dah tu. Tak, selalu turun hujan sekarang ni. Hujan salji pun turun, hujan batu pun dah turun. Dulu kalau kita pergi ke Mekah tak jumpa pokok-pokok, sekarang ni sudah ada taman-taman hijau. Bahkan kita duduk di Arafah pun, kalau tak bawa kemah, boleh duduk bawah pokok, besar dah pokok. Maknanya semenanjung tanah Arab, Jaziratul Arab akan kembali semula menjadi ada sungai dan ada kebun-kebunnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kata apa? La taqumus sa'atu hatta yakthurul mal.
tidak akan berlaku kiamat sehingga banyaknya harta. Sekarang ni harta banyak ke tak banyak? Dulu mana ada orang yang memiliki juta-juta. Sekarang ni sedap cakap, berapa awak punya aset? 500,000. Oh lekeh, juta ke atas barulah hebat. Tapi ada pitih pula tu dia, mana yang ambil? Ni hatta yakhrujal rajulu bi zakati malihin. Ada orang yang pada masa tu bawa zakat, tak ada siapa nak ambil. Hari ni kalau bawa zakat, agak-agak berapa batu boleh pergi balik tangan kosong. Satu masjid pun cukup dah tak? Maknanya lambat lagi nak kiamat. Pasal duit zakat laku lagi sekarang ni. Masa tu tak ada orang nak ambil zakat. Syekh, awak ambil zakat saya. Awak nak ambil zakat saya. Dia pun kaya juga, masing-masing menunjukkan duit zakat banyak. Sekarang ni rasa tak apa cukup molek lagi. Nah, banyak lagi tempat-tempat yang tak cukup zakat. Dan Nabi kata fala yajidu ahdan yaqbalu. Tak ada siapa nak terima zakat orang. Banyak harta pada saat itu. Sempatnya kita ke tak tahulah, tapi yang pentingnya akan mari masa tu. Dan hatta ta'uda ardul arabi murujan wa anharan. Bumi Arab ni akan kembali semula keluar pokok-pokok dan juga sungai-sungai. Mungkin disebabkan oleh faktor cuaca ataupun teknologi. Sekarang ni kan teknologi nak keluarkan air tu banyak dia orang buat. Dia negara Arab yang tak ada air pun dia boleh keluarkan air daripada bumi dan sebagainya. Yang pentingnya nak begitu. Yang kedua, intifaqul ahillah. Anak bulan tu bila dia lahir, dia terbit, malam pertama orang boleh tengok macam malam 2, malam 3 besar anak bulan. Jadi bulan pun besar juga dia pun. Dia panggil obesity juga anak bulan. Mana ada juga masalah tu. Besar dia jadi. Tanda kiamat. Dan ini hal ini minta ahli hawa sikit. Wa an tuttakhadzal masajid turuqan. Ada orang jadikan masjid sebagai jalannya, jalan. Nak pergi mana sini masuk ke masjid, tak berhenti solat pun lalu pergi mari dalam masjid. Pasal tu ada setengah orang dia kata kita buat nak suruh ramai orang ni buat pasar tani tepi masjid. Cantik idea tu, tapi yang masuk masjid daripada peniaga tu berapa orang masuk? Penjual-penjual, pembeli pula berapa orang ikut masjid? Allahu akbar. Ambil tanah masjid tapi tak masuk dalam masjid. Berat ke tidak? Imam-imam ni, juru-juru nikah. Orang yang sekali kita angkat nikah dalam masjid, berapa orang satu rombongan masuk masjid? Berapa orang? 100 orang ada? Mana juru nikah dia? 100 orang ada? Lebih kurang lah tak? Hak masuk masjid tu, berapa orang solat sunat tahiyatul masjid? Agak-agak berapa orang? Seorang habuk tak ada? Astaghfirullahalazim. Tengok masjid jadi tempat selfie, tempat ambil gambar, bukan lagi tempat sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Ini berlaku. Jadi masjid, kata tu Nabi sebut dalam hadis, yatabahan nasu bil masajid. Manusia berlomba-lomba nak berbangga-bangga dengan masjid. Masjid kami ini harga 5 juta, harga 15 juta, harga 10 juta. Tak cantik lah, bagus lah tu. Orang boleh pahala buat masjid kan. Tapi bagaimana kita nak tarik orang ke masjid? Ini masalah. Ini masalah. Buat masjid boleh. Pasal tu saya kata saya sanggup nak kutip derma, ambil derma untuk buat masjid besar-besar, tapi bagaimana saya sanggup nak tarik orang pergi masjid lain pada hari Jumaat? Hari Jumaat penuh, tak kira hari Jumaat tu, kena kira hari lain. Orang pergi masjid, dia tabahar. Masjid menjadi tempat orang lalu lalang, tidak menjadi tempat ibadat. Di antara perkara yang fenomena yang tak apa elok tuan-tuan, kita kena buat peraturan. Orang nak mari angkat nikah di masjid, bagi surat lalu. Masuk masjid dengan pakaian sopan, dengan pakaian tutup aurat, ambil wuduk sia-sia, masuk masjid yang pertama sekali solat sunat tahiyatul masjid. Eloknya kalau nak akad nikah lepas Isya, mari solat Isya di masjid. Tu lagi cantik. Saya duduk tanya banyak tempat dah, dia kata ini masalah lah ustaz. Pasal tu setengah masjid dia tak angkat nikah dah dalam dewan, dia buat bilik khah di bawah. Saya kata lagi tak solat. Dalam masjid pun tak solat, dalam buat dewan lagi tak solat. Jadi kita hari ini masjid sudah menjadi jalan lalu lintas orang. Yang ketiga, tanda tuan-tuan, taklimus sibai wal jamadi al-ins. Hayawan-hayawan dan benda-benda akan bercakap. Saya tak tahu dah sampai masa atau belum lagi.
Kalau tengok ke kartun-kartun tu, semua cakap belakang dah. Itik cakap orang putih. Pergi di Arab cakap Arab itik. Nah, macam mana? Semua benda bercakap hari ni. Yang tu dia duduk dalam poket tuan-tuan tu cakap tak cakap dia? Dia tu jenis apa? Ada lidah, walisanan wasyafataini. Ada lidah dan ada dua bibir, tak ada, tapi dia bercakap lebih fasih daripada orang lain lagi. Ini semua tanda kiamat. Tapi yang betul-betulnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sadaqa wallazi nafsi biyadi, ada satu kes serigala tangkap kambing. Bila serigala tangkap kambing, tuan kambing pergi kejar dia, ambil balik kambing dia. Maka serigala tadi pun duduk atas punggung dia, duduk macam orang duduk lah, orang panggil feras lah dia. Kambing dapat dah, nak ambil balik ke tuan dia. Dia kata, tuan kambing, dia bercakap, ala tattaqillah, mu tak takut ke Tuhan ke? Macam mana mu ambil balik rezeki yang Allah Ta'ala beri? Aku dah tangkap tadi, mu ambil balik kambing mu, kenapa kamu ambil? Tuan kambing kata, ya ajabah, peliknya serigala bercakap dengan aku, marah dengan saya, membebel macam manusia. Dia pun tak ada apa, dia tarik kambing dia balik ke Madinah, pergi parking dia punya kambing dekat masjid Nabi. Masa tu senang lah parking kambing tu. Dia masuk dalam masjid, jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita, ya Rasulullah, pelik hari ni serigala curi kambing saya, bila saya ambil balik dia marah pula. Ala tattaqillah, tengok, mu tak takut ke Tuhan ke apa? Main-main rezeki aku mau ambil balik. Nabi kata, fanudia as-salatu jami'ah. Nabi kata, panggil orang ramai semua. As-salatu jami'ah tu panggil ramai. Bila orang mai kumpul di masjid, Nabi kata, lirra'i, pengembala kami, akhbirhum, dicerita kepada orang ramai apa peristiwa yang berlaku pada kamu dengan serigala. Dia pun cerita. Selesai dia cerita punya pengalaman, Nabi kata, sadaqa wallazi nafsi biyadih. Nabi kata, benar, demi jiwaku ni di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla, la taqumus sa'atu hatta yukallimus siba'ul ins. Tidak akan berdiri kiamat sehingga hayawan-hayawan, serigala, hayawan yang liar ni akan bercakap dengan manusia. Dia bercakap lagi. Wa yukallimur rajulu azbata sautihi wa syiraku na'lihi. Dan orang manusia ni akan bercakap dengan tongkat dia dan juga dengan tali kasut dia bercakap. Mana semua benda akan bercakap. Wa yukhbiruhu fakhizhu bima ahdasa ahluhu. Paha dia bercakap apa yang telah dibuat oleh isteri dia. Mu ni mari duduk kat dia ni, semalam dia buat dengan orang lain, paha bagi tahu. Ada hati-hati, orang nak buat mungkar dengan maksiat jangan main. Paha jadi saksi, mu jangan duduk kat dia ni, semalam dia buat dengan orang lain. Subhanallah. Hadis ni riwayat Imam Ahmad. Kata di para muhaqqiqin, hadisnya sanadnya sahih. Ini berlaku, tapi tak berlaku secara total lagi lah. Yang serigala tu sekali tu baru, yang ni tak berlaku lagi. Yang keempat, inhisarul Furat. Sungai Furat akan kering, dan pada waktu itu dia akan mengeluarkan bukit daripada emas. Jadi bukit daripada emas. Dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim, Nabi kata apa? Yushikul Furatu an yahsir an kanzim min zahabin. Sungai Furat kering akan mengeluarkan gedung-gedung daripada emas. Ada juga orang tafsir, dia kata emas ni bukan emas betul, emas hitam. Maksudnya di kawasan Sungai Furat tu, kawasan Iraq, kawasan mana tu, keluar minyak kan sekarang ni, dia panggil emas hitam. Tapi itu tafsiran. Yang penting dalam hadis ni, Nabi kata kanzin min zahab, keluar emas. Maka Nabi kata, apabila berlakunya pada ketika itu, fala ya'khudhu minhu syai'an, jangan ambil, sebab akan berlaku pertempuran. Ambil, kita akan kena. Mana orang akan bunuh kita dengan sebab itu. Allahu Akbar. Fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un. 100 orang yang pergi nak ambil emas tu, 99 akan mati. Perang sama dia, berebut harta. Wa yaqulu kullu rajulin minhum la'ali akun ana allazi anju. Dia kata boleh jadi akulah orang yang selamat tu. Seorang masing-masing nak selamatkan diri. Maka Nabi kata waktu orang duk bagi projek-projek jangan pergi dekat. Kita akan kena. Yang kelima, tanda sini, bumi
ya tadi Singapura, ini bumi akan mengeluarkan gedung-gedung yang tersimpan dalam dia. Taqiul ard aflaza kabidiha. Nabi kata bumi ini akan mengeluarkan benda-benda logam-logam yang daripada perut dia, daripada emas dengan perak. Maka ketika itu marilah orang-orang fayaji'ul qatilu fayaqulu fi hadza qataltu. Mari orang yang nak bunuh orang tu bunuh orang ni, dan mari pula fayaqulu fi hadza qata'tu rahimi. Jadi ada orang yang baik, dia kata kita kelahi ni sebab harta. Baru ni satu kes yang berlaku tuan-tuan, tu saya kata kes besar. Satu kumpulan anak beranak kelahi dengan sebab batu tanda tanah diubah, sikit yang ubah. Pak saudara buat pagar rumah, 2 kaki masuk dalam tanah sempadan. Anak saudara bawa kes ke mahkamah. Anak saudara saman pak saudara yang sudah berumur 70 tahun, sebab pagar rumah dia 2 kaki masuk dalam tanah. Subhanallah, mana tak ada lagi lah. Itu baru tanah, apa kata kalau nak sudah keluar emas tadi, mati terus kan. Maka dia kata dengan sebab putusnya silaturahim kerana emas, pencuri-pencuri juga merompak bunuh orang kerana emas, maka Nabi kata jangan, orang ni kata lepas dia bagi ceramah ni dia pun lari, dia tak pergi. Jadi akan ada orang-orang yang baik. Yang keenam, muhasaratul muslimina ilal Madinah. Orang Islam akan dikepung di Madinah. Jadi Nabi sebut dalam hadis ma'rizul iman, iman akan kembali ke Madinah sebagaimana ular kembali ke sarang. Mula-mula iman bertapak di mana? Madinah, kan? Zaman Nabi di Madinah, Abu Bakar di Madinah, Umar di Madinah. Zaman Ali, pemerintahan telah berpindah ke Kufah, pergi ke Iraq. Mari zaman zaman Muawiyah, pemerintahan sudah berpindah ke Syam. Mula orang pemula nak lari daripada Madinah, lari-lari. Akhir sekali Nabi kata di akhir zaman nanti orang akan balik bawa semula bertapak iman tu di Madinah. Madinah akan kembali bertapaknya iman. Jadi pada masa itu ketika datangnya Dajjal, orang-orang yang beriman semua lari ke masjid Nabi. Orang-orang yang munafik dalam Madinah semuanya lari ikut Dajjal. Tuan-tuan nak tengok di mana bukit Dajjal? Kita pergi Madinah nanti insya-Allah. Yang ketujuh, ada orang yang nama dia Jahjah. Tak tahu kumpulan mana Jahjah ni. Dia daripada Qahtan. Dia ni akan mari menjadi pemerintah yang zalim. Nama dia Jahjah. Dia akan memerintah di bumi Arab sana. Dia ni daripada Mawali, zalim. Bila berlaku Jahjah ni tak tahulah Allah. Yang ke-8 ini agak masalah sikit. Dia panggil fitnatul ahlas dengan fitnatul duhaima. Fitnatul ahlas ni akan berlaku. Fitnatun, Nabi kata fitnatul ahlas. Apa dia ahlas? Fitnah yang kita tak nampak dia, iaitulah harabun. Manusia akan lari sama-sama kita. Ahli masjid solat sekali tapi tak cakap mengaku. Sebab apa? Sebab permusuhan. Berlaku tak berlaku? Saya semayang sekali dengan dia tapi cakap tak. Sudah. Satu qaryah, satu masjid tak berlaku. Waharab, fitnah merampas harta orang, ambil harta, dan akan timbul fitnatus sara, fitnah banyaknya kesenangan dalam dunia ini. Orang akan jadi senang belaka, kaya belaka. Dan Nabi kata ada kumpulan yang bawa kesenangan itu, rajulun min ahli baiti, laki-laki daripada kalangan ahlul bait. Orang panggil Sayyid, Habib, ni puak-puak keturunan Nabi ni. Dia kata apa? Yaz'umu annahu minni wa laysa minni. Dia duk dakwa dia ni daripada keturunan Nabi, tapi ajaran dia bukan ikut Nabi. Ini kita bimbang. Sekarang ni orang mengaku Nabi, kadang-kadang mengaku dia ni al fulan, bila cek-cek tak ada keturunan Nabi pun. Keturunan orang kampung kita ya. Ini bahaya. Dan akan berlaku fitnatud duhaima. Fitnah ad-duhaima ni kata di para ulama, fitnah yang gelap. La tada'u ahadan min hazil umma illa latamathu. Semua orang dalam dunia ni akan kena fitnah. Saya tak tahu, ini tafsiran ulama semasa.
Dia kata fitnatud duhaimah hari ini iaitulah fitnah internet. Ini tafsirannya. Boleh betul, boleh tak betul. Dia kata sebab apa? Internet ni semua orang kena. Orang tua pun kena, budak-budak pun kena. Budak hak baru merangkak berebut telefon dengan mak. Betul tak? Apa? Mak tak bagi, ambil telefon mengamuk lalu. Orang tua-tua 70-80 tahun begini duduk tanya telefon. Assalamualaikum, assalamualaikum, pegang akak telefon. Tak dah habis zikir lagi menjawab dah. Berlaku ke tak berlaku? Ada juga orang kata, ustaz jangan salah anggap, dia buka cari zikir lepas solat tu. Kita kata ini dia panggil fitnatud duhaimah. Fitnatud duhaimah ni tidak ada seorang kecuali latama akan kena berlaku tempias fitnah. Jadi hari ni tuan-tuan, kita kena ingatlah fitnah-fitnah yang besar ni sangat menakutkan kita. Sebab apa? Sebab alat-alat yang ada depan kita ini adalah merupakan fitnah. Orang-orang yang tak pernah tengok cerita yang pelik-pelik, tak pernah tengok gambar perempuan-perempuan yang tak tutup aurat, gambar-gambar yang tak baik, semuanya tengok belaka hari ni. Dia tengok kat mana? Dalam masjid. Dulu dalam masjid kita ni, kalau ada orang bawa mari radio ke muzik dalam masjid, berambak tak berambak? Bukan sakat imam berambak, pak siap pun hambak juga. Mu ni apa punya reti bahasa bawa muzik dalam masjid. Hari ni muzik masuk dalam masjid dihalalkan oleh kita. Setengah-setengah orang ni masuk dalam masjid, dia tak silent dia punya handphone. Tengah duduk Allahu Akbar, bunyi lagu dangdut pula dah. Tu email depan golek pala nak habis Fatihah. Lepas solat berapa orang yang marah? Berapa orang yang bangun? Kenapa buat macam ni? Mari saya nak ajar lain kali, kena tutup dulu, kena silent dulu. Tak ada, senyap gitu. Pakat tengok mu aku masing-masing ada handphone, dia pun keluar juga telefon dia. Itu fitnatud duhaimah. Ini sangat bahaya tuan-tuan. Kita kena hati-hati sebab fitnah ni sudah berlaku cukup dahsyat. Tapi itu tafsiran sebahagian ulama. Kita mengatakan boleh benar atau tak boleh benar. Maka apabila marinya di saat akhir selesai daripada fitnah-fitnah 130 alamat kiamat ini berlaku, ketika itu marilah munculnya Imam Al-Mahdi. Bila mari Imam Mahdi, di saat Imam Mahdi ada di situ akan keluarnya Dajjal. Dajjal keluar di mana? Imam Mahdi keluar di Syam, mari Dajjal. Bila mari Dajjal, pada saat itu turunnya Nabi Isa AS. Nabi Isa turun, ini akhir dah ni, alamat kiamat besar ni. Bila Nabi Isa turun, Dajjal tak boleh bau Nabi Isa. Bau Nabi Isa, dia jadi pening. Maka Nabi Isa akan kejar dia dan dibunuhnya Dajjal. Mati Dajjal. Bila nanti mati Dajjal, marinya Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj ni mari mana? Orang duduk cari kata pindah Ya'juj wa Ma'juj. Ada mengatakan duduk di negeri Tantan. Mana Tantan? Kazakhstan. Hak jenis ala sebelah negara Tan. Dia akan mari daripada sana. Jadi mari bila mari Ma'juj, dia kepung Nabi Isa AS di Baitul Maqdis, kepung. Pada saat itu tak cukup makanan dah. Makanan tak ada. Nak turun, Ya'juj Ma'juj tunggu. Nak duduk atas ni, maka pengikut Nabi Isa kata, ya Nabi Allah, doa minta Allah Ta'ala matikan. Maka Nabi Isa berdoa, ketika itu Allah hantar mari tentera burung. Ulat mari duduk gigit di tengkuk Ya'juj Ma'juj, mati habis Ya'juj Ma'juj. Bila mati habis, busuk dunia tu. Nak tak di mana? Ya Nabi Isa doa sekali lagi minta selamat dunia ni. Maka ketika itu Nabi doa, maka Allah SWT hantar mari tentera-tentera angkat Ya'juj Ma'juj entah campak di mana. Kemudian keluar lagi Dabbatul Ard ni keluar. Ada yang mengatakan keluar binatang besar ni keluar di bumi Mekah dekat dengan Bukit Safa. Hari ni tengah duduk korek bukit. Jangan marah. Itu memang tanda-tanda kiamat. Dia kena buka juga lorong supaya hayawan tu, dabah ni keluar daripada bumi. Kita duduk asyik duduk marah saja. Buat apa? Jangan buat lah. Kalau tidak tak berlaku kiamat. Jadi kiamat dia kena buat juga, kena korek juga lubang tu supaya keluar Dabbatul Ard. Itu di antara riwayat. Cerita Dabbatul Ard ni macam mana kepala dia pelik. Saya tulis sedikit cerita dia, tuan-tuan tengok dalam buku Makkah Al-Mukarramah. Di dalam tajuk benda-benda yang berlaku di Bukit Safa, salah satu daripadanya. Jadi kemudian keluarlah asap keluar. Pada ketika itu matahari naik di sebelah barat, dan ketika itu akan berlakulah kiamat. Itu sangat-sangat ringkas tuan-tuan. Kalau nak panjang
tuan-tuan buka dalam YouTube, tengok saya punya kuliah Berakhirnya Dunia Ini. Ada beberapa puluh siri, tak habis nak cerita, panjang. Yang penting bagi kita para jemaah sekalian, tanda-tanda kiamat ada yang buruk dan ada yang tak buruk. Ada benda tak salah tanda kiamat, tak buruk apa-apa. Macam masjid-masjid dibesarkan, buatlah, tak ada masalah, daripada duk besar benda lain. Ada benda yang tak cantik, macam putus hubungan silaturahim. Ada orang yang bawa dia punya benda-benda yang halal haram tak diperduli, itunya benda berat. Jadi saya tamatkan perbincangan kita ini dengan satu soalan. Tuan-tuan tanda soalan ini daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam anis sa'ah. Seorang laki-laki mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah, bila kiamat? Kalau tanya kita marah dah tak? Apa awak ni tanya kiamat? Kiamat siapa tahu? Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menggunakan pendekatan psikologi. Nabi kata apa? Mu tahu dah kiamat ada kan? Karena itu mu tahu bila akan kiamat. Nabi kata wa maza a'dattalaha, apa persiapan yang kamu buat untuk bertemu kiamat. Jadi soalan ni kena tak kena pada kita? Kita tahu dah, ceramah dengar dah, kiamat akan berlaku, tapi persiapan kita untuk menyambut kiamat apa dia? Apa persiapan? Oh banyak dah ustaz. Apa dia banyak? Solat jaga dah. Jemaah ketika pergi masjid itu bukan persiapan lagi, tu persiapan tak rapi. Kemudian dia jawab, Nabi tanya, ma'adatalha, apa yang kamu sediakan untuk kiamat? Qala la syai', saya tak banyak Rasulullah, tak buat apa-apa persiapan, illa anni uhibbullaha wa rasulah. Ini menarik, kecuali sayanya sayang kepada Allah dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh tak kata juga macam tu, saya ni tak banyak tapi saya sayang Allah. Mana bukti awak sayang Allah? Tengok rumah saya, semua tulisan Allah saja gantung kat dinding. Sebelah hal ini pula Muhammad sallallahu alaihi wasallam gantung dinding. Bagi belah dapur pula ayat kursi digantung. Bagi sebelah dekat pejabat pula ayat 1000 dinar. 1000 dinar mungkin nak kaya kan, gantung di pejabat. Itu ayat gantung nama dia, bukan ayat dihayati. Maka Nabi kata apa? Oleh kerana sahabat ni telah memberi jawapan yang mantap, dia kata aku illa anni uhibbullaha wa rasulah, saya sayang kepada Allah dengan Rasul. Maka Nabi kata anta ma'aman ahbabta, kamu akan dibangkitkan oleh Allah bersama dengan orang yang kamu sayang. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita sayang ke siapa? Sayang ke Allah, sayang ke Rasul, sayang kepada Quran, sayang kepada sunnah Nabi. InsyaAllah kita akan dibangkit bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas rawi hadis, fama farihna bi syai'in, kami tak ada rasa gembira, happy sangat lebih daripada kata-kata Nabi anta ma'aman ahbabta, kamu akan dibangkitkan bersama orang yang kamu sayang. Kata Anas, fa ana uhibbun nabi sallallahu alaihi wasallam, aku sayang kepada Nabi, Abu Bakar, Umar, wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum, aku harap aku akan dibangkitkan oleh Allah bersama dengan mereka walaupun amalan aku tidak sama seperti mereka. Hadis ini dalam Bukhari. Para jemaah sekalian, jadi apa yang saya nak tanya kepada tuan-tuan malam ni, kita ni nak pergi ke syurga seorang diri ke ramai-ramai? Ramai-ramai. Nak bawa isteri? Bawa isteri duduk dengan belakang, tak saya bawa aku bagi tuan ni. Tak. Nak bawa anak? Bawa cucu? Bawa. Saya nak tanya, betul ke tak nak bawa semua keluarga ataupun dakwa saja? Dia kata macam mana ustaz, sedap cakap gitu. Waktu mari solat pergi berapa orang ke masjid? Tak saya jawab dah. Kadang-kadang isteri pun tak bawa dah, lambat tinggal. Walahnya isteri dia tak ada anak dari rumah tu, lambat sikit lah tinggal. Anak bawa tak? Tak bawa. Cucu? Tak bawa. Macam mana kita mendakwa nak masuk syurga sekeluarga, sedangkan anak cucu kita mari berguru dengan ustaz, anak cucu di rumah berguru dengan alat-alat yang ada di rumah. Jadi hari ini saya kempen tuan-tuan dan puan-puan, saya sendiri
marilah sama-sama kita berazam, bertekad nak bawa kita, keluarga kita sekeluarga ke syurga insya-Allah. Dengan cara mana? Sama-sama belajar, sama-sama pergi masjid, sama-sama jadi orang baik, sama-sama kita belajar, berzikir, mengaji Quran anak-anak. Biarlah kita ni ada betul-betul usaha untuk sampai kepada syurga bersama dengan orang-orang yang kita sayangi insya-Allah. Jadi mudah-mudahan walaupun dalam alamat kiamat ni kebanyakannya cerita-cerita, tetapi dalam cerita itu telah memberi kepada kita pengajaran yang besar, iaitu ada perkara-perkara yang mesti kita kena buat persiapan bahawa kiamat tetap akan berlaku. Tetap berlaku. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan apakah faedah pendidikan dari sudut alamat kiamat. Kita tahu alamat kiamat ni, apakah kelebihan, apa pendidikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.